Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jap. Ada lagi tak pelajar yang nak masuk? Okey. Jadi saya agak kelam kabut ya sebab hari tu 24 bulan 2 hari lepas lah saya baru daftar masuk ETHM dan kelas saya dah mula 3 minggu. Jadi memang banyak ketinggalan kelas. So sekarang ni pun memang terkejar-kejar. Ada yang cakap esok quiz lah, esok exam lah. Jadi memang ada pensyarah chat saya suruh tanyalah ada tak nak quiz ke, nak tangguh ke. So saya pun memang agak kelam kabut nak kena respon dan sebagainya. Tapi nak buat macam mana, lumrah kan? Sama belajar ni macam-macam dugaan. Ramai pula baru masuk. Okey. So kita lihat kat sini, saya dah bagi PDF soalan ni, saya malaslah nak type kan. Jadi saya ambil gambar je lah. Okey, kemudian saya letakkan dalam satu file, saya PDF kan dan saya compilekan dalam satu PDF dokumen lah. Jadi soalan ni adalah satu soalan yang berformat KSSM yang saya beli dekat kedai lah. Jadi untuk tu awak boleh tengok pattern-pattern soalan ni. Dia ada banyak dan kita tak tahu apa soalan yang akan keluar. Tapi kita cuba jawab dan kita cuba fahamkan apa yang kita belajar ni supaya nanti kalau keluar lagi soalan yang lebih kurang sama, kita boleh jawab. Jadi sebab tu saya kena biasakan kamu semua untuk jawab soalan-soalan exam. Macam ni kan lebih kurang macam soalan exam kan. Jadi saya nak kamu biasakan lah. Okay, jadi kita lihatlah. Soalan pertama ni merupakan soalan tingkatan 3 untuk garis lurus. Tapi kat sini tajuk ni sebenarnya tingkatan 4 punya tajuk. Cumanya bila tajuk dibawa ke KSSM dia jadi tingkatan 3 lah. Jadi sebenarnya tajuk ni memang agak susah bagi pelajar yang tak ada basic. Sebab tu saya nak kena ajar from basic. Tapi basic tu tak adalah basic sangat. Okey, ni just sekadar pengetahuan sahaja. Saya harap pelajar semua tak ketinggalan untuk dapat tangkap apa yang saya terangkan. Okey, jadi sediakan apa-apa catatan untuk awak catat dan awak kena salin. Kalau awak tak salin, awak tak boleh buat apa-apa. Siapa yang ada printer atau pergi kedai print, awak boleh pergi print soalan ni bila-bila masa sahaja, tapi tak perlu pun salin soalan. Kenapa saya suruh awak print? Sebab soalan ni terlalu banyak dan complicated. Kalau awak salin pun nanti pening. Jadi seeloknya kalau print lah. Okey, dan soalan ni saya akan habiskan satu set ni kira lama juga. Maka masa dalam 2 bulan macam tu lah untuk satu set ni. Jadi nak tak nak awak kena print lah supaya nampak kemas sikit. Saya je yang tak kemas snap gambar ni. Okey. Kita lihat contoh soalan di dalam Raja 1. Okey, dalam Raja 1, EF selari dengan MN dan EM selari dengan 4CS. Okey, kita baca balik ayat dia. EF dekat atas ni EF selari dengan MN. EF selari dengan MN. Selari ni maksud dia kecerunan dia sama. Bukan garis dia yang sama tapi selari ni maksud dia kecerunan iaitu M sama M dia sama dengan M yang satu lagi. Jadi kan EF tu garisan dia adalah EF. Ni garisan dia. Dia menaik macam ni kan. Serong menaik ni. Dia selari dengan MN. Ni sebelah kanan ni. Dia mesti selari. Sama arah lah, sama arah selari
Jadi garisan yang selari ni maksudnya M1 sama dengan M2. Maksudnya kecerunan dia sama. Awak kena take note lah. Selari maksud dia kecerunan sama. Okey, ni saya tulis. Selari maksud dia kecerunan sama. Jadi bukan garis dia yang sama tapi kecerunan yang sama. Maksudnya kecondongan ataupun dia punya sengit dia tu sama. Okey, itu awak kena faham. Jadi kan, untuk tu awak boleh buat catatan tau. Awak boleh cakap kecerunan iaitu M untuk garisan EF. Saya tulislah seperti MEF kan. Maksudnya menunjukkan kecerunan EF. Okey, kecerunan EF sama dengan kecerunan MN. Kecerunan MN. Di sini maksud dia EF selari dengan MN. Okey, kecerunan EF sama dengan kecerunan MN. Okey, di sini kita baca lagi satu. EM selari dengan paksi X. Okey, garis EM selari dengan paksi X maksud dia EM ni tegak mendata tegak mendata macam ni lah, melintang. Dia sama macam paksi X. Itulah maksud dia. Jadi EM ni sebenarnya dia melanggar pada paksi Y sahaja. Dia tak akan langgar pada paksi X. Jadi kita kena tahulah bahawa dia tak ada kecerunan. M dia kosong. Dia punya kecerunan dia sifar. Maksudnya tak sengit langsung pun garisan tu. Dia memang rata je. Kita anggap dia sebagai M tu kosong. Kalau M yang ada serong, macam gelongsor ke, ada cerun ke, kita anggap dia ada kecerunan lah. Tapi kalau M dia macam rata sahaja, macam lantai kan, ataupun macam dinding tegak, dinding tegak macam ni lah, straight line. Dia tak ada kecerunan. Awak kena faham yang tu lah. Okay, ni basic kecerunan. Okay, diberi bahawa persamaan garis lurus MN ialah 3X tolak 2Y ialah 12. Dia bagi kat sini persamaan 3X tolak 2Y sama dengan 12. Tapi persamaan ni dia ada nama tau. Nama dia ialah MN. Maksudnya persamaan ni mewakili garis MN sahaja. Dia ada nama dia. Setiap persamaan tu mesti ada nama. Siapa persamaan ni? Persamaan ni mewakili MN. Okey, jadi 3X tolak 2Y sama dengan 12 ni adalah MN punya. Okey, garisan MN punya. Okey. Jadi itu maklumat-maklumat yang kita keluarkan sebelum kita jawab soalan. Soalan ni ada 5 markah, sangat banyak. Jadi macam mana kita nak cari kecerunan bagi MN? Macam mana kita nak cari kecerunan bagi MN? Garisan dah ada. Ni nama garis nama garis dah ada. Jadi susah kan? Dia kena buat apa tau? Awak kena bentukkan hukum linear, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Ni adalah hukum linear. Okey, ni saya tuliskan di sini. Hukum linear. Jadi awak kena faham M tu adalah kecerunan dan kena bentukkan sama seperti hukum linear lah. Maksudnya Y tu duduk depan, X tu duduk dekat tengah-tengah, C tu adalah nombor biasa ataupun pemalar duduk kat ujung lah. Jadi kita kena susun dulu. Okey, susun dulu 3X tolak 2Y sama dengan 12 kan? Susun dulu ikut Y MX tambah C. Okey, susun dululah. Jadi kita pindahkan negatif 3X ni dia jadi, kita pindahkan 3X ni dia jadi negatif 3X. Okey, dia jadi macam ni lah. Dia jadi negatif 2Y sama dengan negatif 3X tambah 12. Tapi ingat tau, Y ni mesti duduk sorang-sorang. Okey, Y ni mesti duduk sorang-sorang. Jadi kena pindahkan nombor 2 tu. Kan ada nombor 2 ni. Ni negatif 2 ni. Nampak kan? Dia sebenarnya rapat tau. Negatif 2 ni dia rapat sangat dengan huruf Y. Rapat ni maksudnya darab. Jadi bila darab, kita kena pindahkan dia jadi bahagi. So kita akan dapat Y sama dengan
negatif 3 per negatif 2x tambah 12 per negatif 2. Semua kena bahagi dengan negatif 2. Semua semua. Semua yang belah kanan tu. Bukan satu belah saja, tapi kedua-dua belah kena bahagi dengan negatif 2. Itulah hukumnya bila kita pindahkan satu ungkapan. Okey, bila kita pindahkan nombor-nombor yang tertentu lah, dia akan darab dengan semua. Dia akan bahagi dengan semua. Okey, dan kita pun selesaikan. Y sama dengan 3 per 2x tambah 6. Ataupun tolak 6 sebabnya kat sini kan kalau awak perasan, saya harap awak nampaklah kat sini negatif jumpa negatif dia jadi positif. Kalau perasan lah, negatif jumpa negatif dia jadi positif. Positif jumpa negatif dia jadi negatif, dia jadi tolak. Maksudnya kat sini 3 per 2 ni tak boleh kecilkan. Tapi 12 boleh bahagi dengan nombor 2. 12 bahagi dengan negatif 2 dapatlah negatif 6 kan. Kalau tak reti tak apa, jangan risau. Kita punya member ni, kalkulator ni. So tekan je kalkulator, kita tekan 12 bahagi dengan negatif 2. So dapatlah negatif 6 kan. Jadilah kita punya persamaan dalam bentuk linear. Okey, ni bentuk linear kita. Y sama dengan 3 per 2x tolak 6. Okey, Y sama dengan 3 per 2x tolak 6. Tapi ini siapa punya garis tau? Ini MN punya. Sebab kan tadi kan daripada soalan, ni kan MN punya. So MN punya walaupun kita ubah dia punya bentuk pun, dia masih lagi MN punya. Jadi sekarang ni dah cantik kan bentuk dia. Cuba awak bagi tahu saya dekat Google Meet, ruangan chat tu, berapakah kecerunan bagi MN? Okey, bagi tahu saya je kecerunan dia berapa. Kecerunan dia adalah M bagi tahu. Okey, 3 per 2. Sama ada awak nak buat 3 per 2 macam ni ke? Boleh Okey, sebab susah nak type kan. Alright. So maksudnya ni kat sini kedudukan M ni mestilah sebelah X. Dia punya kedudukan M tu kan? Dekat sini. Betul-betul dekat tengah-tengah tu tapi sebelah kiri X. Jadi kan kita dah cantikkan bentuk tu, kita dapatlah kecerunan dia. Kita tulis kat sini. M untuk MN. Okey. Kecerunan untuk MN ni adalah sama dengan kecerunan untuk EF ataupun samalah mana-mana pun awak nak tulis macam mana pun, awak nak tulis balik daripada atas ni kan. Sekejap. Awak nak tulis balik macam ni, kecerunan EF sama dengan kecerunan MN iaitu 3 per 2. Maksudnya awak tahulah kecerunan dia mesti sama. Okey, kecerunan EF ni mesti sama dengan kecerunan MN iaitu 3 per 2. Jadi awak dapat satu kecerunan ni, awak akan dapat satu markah bonus. Okey, awak akan dapat satu markah bonus. Kita cuma nak cari kecerunan sahaja. Padahal soalan tanya persamaan. Kan kita punya jalan kerja tu dah ada jalan dia punya markah. Jadi kan kecerunan ni awak boleh dapat daripada rumus kecerunan, daripada rumus kecerunan Y2 tolak Y1 tu kan. Kalau ingatlah. Ataupun awak boleh dapatkan kecerunan tu daripada persamaan tu sendiri. So kecerunan ni awak boleh dapat ada dua cara lah. Ada dua cara, sama ada awak nak guna rumus ataupun awak nak guna persamaan yang sedia ada dan awak ekstrakkan dia jadi dalam bentuk linear. Baru awak scan. Mana M tu? Kan? Saya lebih suka scan. Scan ni macam memudahkan saya untuk cari kecerunan. Ni saya dapatlah M dia 3 per 2. Alang-alang buat macam tu dapat satu markah. Ya, kenapa 2 tu jadi negatif? Sebab asalnya kat sini. Okey, mana ni, asalnya dia adalah 3x tolak 2y. Okey, 3x tolak 2y tau. Bila kita pindahkan 3x, tinggallah negatif 2y. Sebab asalnya kan tolak 2y. Tapi ingat,
kita bukannya nak pindahkan nombor 2 saja. Kita kena bawa dia punya negatif tu sekali. Bawa negatif 2 ni, pindah jadi kat bawah. Dia jadi bawah tu dia kena bawa negatif. Sebab Y ni kena bersih tau. Y ni kena bersih, suci, tak ada apa-apa gangguan pun dekat Y tu. Okay, dia mestilah single. Kalau kita ada negatif pun, tiba-tiba ada negatif kat sini kan. Kenalah bersihkan dia dulu, kena pindahkan negatif tu kat sebelah. Okay, maksudnya kat sini Y tu mestilah bersih. Faham Jadi itulah sebab kenapa kita bahagi dengan negatif 2. Tapi kalau Y dia memang nombor 2 sahaja kat sini, kita bahagi dengan 2 je lah. Bergantung pada soalan. Okey. Apa lagi saya nak cakap? Kita belum habis lagi. Kita ada lagi sikit sebab kita nak cari persamaan. EM kan? Persamaan EM. Okey, ini nak EM lah. Alright. So EM ni maksudnya awak nak cari dia punya koordinat. Okey, koordinat. Koordinat EM maksudnya awak nak tahu kat mana EM tu dia langgar pada paksi Y. Kat mana dia nak langgar kat paksi Y EM ni. Sebabnya M ni kalau perasan saya zoom sikit gambar ni. M ni kan dia langgar betul-betul pada paksi Y. Maksudnya kita anggap dia sebagai pintasan. Pintasan ni maksudnya langgar. Pintasan maksud dia langgar. Langgar lari lah, langgar lari accident. Okey, pintasan tu maksudnya langgar. Syong macam tu. Okey. Saya jatuh. Jadi kan garisan ni M ni dia melanggar pada paksi Y, kita panggil dia sebagai pintasan Y. Kalau langgar pada paksi X, kita anggap dia sebagai pintasan X. Tapi sebabkan dia M kan, kita faham dia adalah pintasan Y. Jadi kan kita dah ada persamaan untuk MN yang tadi tu. Apa bentuk yang baru tadi? Kita ada Y sama dengan 3/2X tolak 6. Kan? Ni jangan pelik datang dari mana persamaan Y sama dengan 3/2X tolak 6 ni? Yang ni yang kita dapat tadi. Okey, yang ni kita dapat tadi tu. Okey, yang ni kita nak tahu pintasan Y. Okey, kita nak tahu pintasan Y. Pintasan Y dia mestilah C. Pintasan Y ni kita boleh tuliskan sebagai C. Kat mana C untuk persamaan ni? Siapa boleh bagi tahu saya? Apakah C bagi persamaan ni? Okey, negatif 6. Bagus, awak nampak C tu kena ambil negatif tau. Jangan lupa simbol negatif ni. Kadang-kadang pelajar ni dia lupa, dia terus tulis 6 sebab excited sangat. Ingat tau, C tu kena bawa sekali dengan simbol dia. Okey, kalau ada pecahan, bawa lah pecahan tu sekali. Tapi ingat, C ni mestilah duduk hujung. C tu adalah nombor sahaja. Jadi kan kita faham, M ni, koordinat dia adalah pada X kosong, Y dia negatif 6. Maksudnya pintasan Y dia 6 lah. Dia melanggar pada Y sama dengan negatif 6. Jadi, persamaan garis lurus EM ni, disebabkan dia garis yang rata licin macam ni, tak ada kecerunan ni, kita terus je tulis yang bahawa garisan ni mewakili Y sama dengan negatif 6. Okey, Y sama dengan negatif 6. Maksudnya, dia straight line. Dia adalah tak ada kecerunan. Memang tak ada X. Okey, memang terus je jawapan macam ni. Sebab dia punya garisan dia rata. Rata macam ni Ataupun rata tegak macam ni pun sama. Kalau rata tegak macam ni nanti saya ajarlah. Mungkin ini kita boleh anggap dia sebagai X sama dengan something. Dia punya persamaan dia simple-simple je. Tak ada pun Y sama dengan MX tambah C. Tak ada. Sebab ni khas untuk garisan yang condong. Ni khas untuk garisan yang condong sahaja. Tapi kalau garisan tegak ni, dia punya persamaan dia simple. Contohnya Y sama dengan apa, X sama dengan apa. Macam itulah. Okay, so jangan pening-pening kalau awak jumpa garisan yang straight line macam ni, dia lagi senang daripada garisan serong. Okay, awak kena ingat. Dia lagi senang daripada garisan serong tu. So jawapan dia adalah Y sama dengan negatif 6.
Oops. Ni awak tulis Y sama dengan negatif 6. Dapat satu markah. Okey. Ni awak dapat satu markah. So kat sini menunjukkan bahawa awak dah lengkapkan soalan A, iaitu 2 markah. Saya tak tahu kenapa markah ada 5 markah sebab soalan ni senang. Mungkin kat sini bagi bonus kot 1 markah. Saya tak sure. Nanti saya tengok balik pemarkaan dia macam mana. Okey, tapi macam ni lah dia punya cara nak jawab. So jangan gelabah. Kalau jumpa je keyword, keluarkan dulu satu-satu, cari dulu satu-satu, aplikasikan balik hukum linear ni. Yang ini memang penting lah awak kena hafal sebab ni tak ada dalam rumus. Ni awak kena hafal. Okey, wajib hafal Oops. Okey, so kita lihat kat sini seterusnya kita nak kena cari koordinat E. Koordinat E ni pula yang payah. Mungkin kat sini dia akan bagi banyak markah lah. Okey, so kalau kat sini kita lihat koordinat E ni kita tak tahu dan kita nak kena cari apakah persamaan bagi EF. Okey, apakah persamaan bagi EF tu? Kita kena cari dulu persamaan EF. Tapi ingat tau, EF ni kecerunan dia sama kecerunan dia M sama dengan kecerunan yang lagi satu. Oops. Macam ni kan. M kecerunan bagi EF ni sama dengan kecerunan bagi MN. Tadi kita dah dapat lah yang ni. Ni MEF sama dengan MMN, iaitu 3/2. Okay, so kita nak fokus kat mana tau? Kita fokus kat EF dulu Kita fokus EF. Okay, kita keluarkan dulu maklumat dia. Kecerunan EF adalah 3/2. Okay, kecerunan EF ialah 3/2. Kita fokus dulu kat EF ni. Okay. Dalam kita punya fokus EF ni, kita kena cari persamaan. Dan untuk awak cari persamaan, kita kena ikut flowchart. Ni saya tulis flowchart. Okay, flowchart. Sorry buruk sikit. Okay, flowchart ni saya lukiskan ada koordinat, ada kecerunan, dan kita ada persamaan. Saya rasa yang ni simple punya flowchart lah. Ala kadar je lah, buat kotak ke, bulat ke, sekati Ni saya ala kadar je sebab saya tak boleh guna pembaris. Okay, jangan nanti saya explain balik kenapa 3/2. Ni yang tahu awak kena pindah-pindah je. Kena pindahkan 3x ni jadi negatif. Kemudian negatif 2 ni pindah ke bawah. Darabkan pindah jadi bahagi. So negatif 3 bahagi dengan negatif 2 dapatlah 3/2 kan. Sebab dia tak boleh kecilkan. Sama juga dengan 12 ni nombor 12. 12 bahagi dengan negatif 2 ni maksudnya 6 lah. Dia kena bahagi. Darab ni pindah jadi bahagi. So yang ni awak kena faham macam mana dia pindah. Okay, nanti awak tengok balik macam mana jalan kerja dia. Dan awak boleh PM saya kalau tak faham. Okay, so kita sambung balik dengan flowchart tadi. Okay, kita ada koordinat, kita ada kecerunan dan kita ada persamaan. Okay, kita ada 3 elemen. Okay, untuk cari kecerunan, biasakan awak pernah dengar tak rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Siapa yang pernah dengar ni, rumus ni ada tak payah hafal pun tak apa. Rumus ni memang ada dekat dalam muka depan. Dan rumus ni kalau awak perasan dia memerlukan 2 koordinat. Okey, dia memerlukan 2 koordinat untuk dapatkan kecerunan. Sebab kan ada Y2, ada Y1, maksudnya ada 2 koordinat lah kat situ. Kita ada maksudnya macam ni. X1, Y1, kita ada X2, Y2. Maksudnya macam itulah, dia ada 2 koordinat. Jadi disebabkan 2 koordinat ni dapat menghasilkan kecerunan, jadi saya buatlah flowchart macam ni. Okey, saya buat flowchart macam ni. Jadi untuk soalan B ni, okey, untuk soalan B ni kita nak cari persamaan. Kita nak cari yang bawah sekali persamaan.
Untuk cari persamaan, macam mana bentuk flowchart dia? Okey, flowchart dia senang. Satu kecerunan awak kena cari dan satu sahaja koordinat yang awak kena pakai. Janganlah guna dua-dua koordinat, guna satu je. Sebab tu saya cakap, untuk kita cari persamaan, kita kena fokus pada satu garis. Okey, kita fokus pada satu garis sahaja. Fokus EF. Sebab kita nak cari persamaan EF. Okey, fokus EF. Dalam EF, apa kecerunan yang ada dalam EF? EF ni selari dengan MN, iaitu 3/2 lah. 3/2 ni adalah M. Kecerunan kat sini, tengah-tengah ni. Awak boleh nampak M. Dan kita dah dapat satu maklumat dari situ. Kita perlukan satu lagi, kecerunan dah ada, so apa yang tak ada? Koordinat yang tak ada. So koordinat yang awak nak kena cari mestilah bergantung pada EF sahaja. Sekarang, tengok dalam gambar yang saya tunjuk ni. Dalam gambar ni, yang mana awak boleh nampak koordinat EF? Tuliskan jawapan dekat ruangan Google Meet. Koordinat apa yang awak boleh nampak dalam garis EF? Sekejap Ada yang bermasuk. Apa koordinat yang awak boleh nampak dalam EF ni? Okay, E kat sini, F kat sini. Apa-apa koordinat yang awak boleh jumpa? Ada jumpa tak? Mesti ada kan? Apa dia? Enam, 10 bukan 10 tapi kena ambil dua-dua sekali. Kena ambil apa orang kata? X dengan Y dia tu dalam bracket. Ni ambil dalam bracket Koordinat tu maksudnya dalam bracket lah. Dia ada dua-dua sekali dalam satu set. Maksudnya kalau ada dua koordinat apa ambil satu. Dia jangan ambil dua-dua, ambil satu mana-mana boleh. Sebab tu saya cakap fokus EF ni maksud dia awak tengok garisan tu sahaja. Tengok dan scan. Ada tak koordinat? Saya jumpa koordinat F. Saya jumpa koordinat F. Apa tadi jawapan awak semua? 6, 10. Jawapan dia 6, 10. Koordinat dia lah. Okey. Maksudnya kat sini, kita dah ada dua maklumat lengkap. Okey, kita dah ada dua maklumat lengkap. Apa lagi kan? Kita sumbatkan dalam hukum linear. Okey, kita sumbatkan dalam hukum linear ni. Ni saya ambil balik ni, hukum linear. Ni, kita masukkan dalam hukum linear. Okey, kita gantikan apa tau? Kita gantikan M. Okey, kita gantikan Y, kita gantikan M, kita gantikan X untuk cari nilai C. Okey, buat dulu. So, kita gantikan Y dia dengan 10. Okey, ambil kat sinilah dalam koordinat Y dia 10. Samakan dengan, ambil kecerunan yang ada tadi iaitu 3/2. Okey, kecerunan ni saya letak warna hijau lah supaya awak nampak. Okay, kecerunan ni 3/2. Kemudian X dia adalah 6. Buka kurungan 6. Buka kurungan 6 ni maksudnya darab lah. Takkan awak nak tulis darab macam ni kan? Buruk lah jadinya. So buka kurungan lah, nampak cantik sikit. Okay, tambah C. Sebab apa C? Sebab C ni kita tak tahu. So biarkan dulu. Biarkan dulu C ni sebagai pemalar. Kemudian cari nilai C dengan menggunakan kemahiran pengiraan yang awak belajar daripada sekolah dulu. So kita kira sama-sama. Apa yang nak kena buat ni? Macam mana cikgu? Susah betul nak kira kan? Kira dalam kurungan dulu. So tekan je kalkulator ni. 3/2 buka kurungan 6. Tekan je sama macam yang kita salin tu. 3/2 darab 6 dapat 9. Okay, so awak gantikanlah. 10 sama dengan 9 tambah C. Jadi pindahkan 9 ni jadi tolak. 10 tolak 9 sama dengan C. C ialah 1. Kan senang? Jadi sebenarnya, yang macam ni awak kena masukkan dalam hukum linear. Bila lepas awak siapkan flowchart kan, baru letakkan persamaan ni dalam bentuk hukum linear. Ni saya tulis kat bawah dia, Y, MX tambah C.
Okey. Dah dapat nilai C kan? Okey, gantikan balik M dengan X tu, M dengan C balik. Y tak perlu Y tak perlu, kita gantikan balik. Buat benda yang sama, cuma kita gantikan M dia iaitu 3/2. X tak perlu ganti. C dia adalah 1. 1 ni adalah C dia, awak gantikan 1 lah. Maksudnya awak gantikan M dia dengan C sahaja. Kali pertama tu awak gantikan 3/3. Kali kedua awak gantikan M dan C sahaja. So dia kena buat 2 kali lah, kena buat 2 kali jalan. Okey, kena buat 2 kali. Dia ada 2 fasa. Okey, dia ada 2 fasa, awak kena buat 2 sekali lah. Ni dia punya persamaan siapa? Persamaan EF. Kena ada nama. Tak ada tak apa tak ada tak apa, jangan risau. Tapi ini nak menunjukkan yang kita nampak lah. Oh, garisan ni EF punya. Garisan yang lagi satu tu MN punya kan. So awak buat dulu. Okey, dah salin Okey, saya harap awak dah faham cara nak dapatkan persamaan dengan menggunakan flowchart. Tapi ingat, belum selesai lagi. Belum selesai lagi. Baru kat sini 2 markah. Ni 1 markah. Cari apa tadi? Cari C 1 markah. Baru 2 markah baru 2 markah. Belum lagi 1 markah. Mana nak cari 1 markah lagi ni? Dia nak cari koordinat E kan? Koordinat E ni maksudnya ada 2 persamaan iaitu Y sama dengan -6 dan Y sama dengan 3/2 tambah 1. Oops, 3/2X. Alamak, sekejap. 3/2X tambah 1. Ni jangan tanya dapat dari mana. Ini dapat daripada tadilah, maklumat tadi. Ni Ni EF punya garis. Ni awak tak nampak, saya buat macam ni lah senang. EF, garisan dia adalah Y sama dengan 3/2X tambah 1 kan. Manakala garisan yang tegak tadi tu EM kan. EM yang tegak tadi tu Y sama dengan -6. Ni. Macam ni Okey. So sekarang, awak nampak dua garisan yang bertemu antara satu sama lain ataupun aksiden, contohnya bersilang garisan ni, tiba-tiba ada lagi satu garis melanggar. Okey, garisan yang melanggar. Ingat garisan yang melanggar garisan yang lain, kita anggap dia sebagai persamaan serentak. Okey, ingat apa yang saya terangkan kat sini. Boleh berlaku pada ADMET, boleh berlaku pada matematik moden. Ingat, dua garis yang berlaku antara berlanggar, dua garis yang berlanggar antara satu sama lain, kita anggap dia sebagai persamaan serentak. Jadi awak kena cari persamaan setiap satu. Sebab itulah saya cari persamaan EF walaupun soalan tu tak minta. Sebab apa? Sebab saya nampak garisan EF ni dia melanggar pada garisan EM. Dia accident kat tengah-tengah ni. Nampak tak? Dia langgar. Sebab tu saya boleh fikir kat sini bahawa kita kena menggunakan persamaan serentak. Sebab tu saya cari dulu persamaan EF. Saya cari dulu persamaan EF. Sebab itulah awak kena cari. Jadi sekarang kita dah dapat note ataupun kita dah catatkan bahawa persamaan EF melanggar pada persamaan EM dan kita boleh gabungkan dua-dua persamaan ni menjadi satu. Macam mana nak kasih dia bergabung? Kita buat macam mana? Okey, kita tengok kat sini Sekejap kita buat dia sebagai persamaan 1, persamaan 2.
Sebabkan persamaan 2 ni memudahkan awak, kalau Y sama dengan negatif 6, pindahkan je lah Y negatif 6 ni jadi Y kat sini atas. Ni kat sini Y sama dengan negatif 6 ni kan. Masukkan 2 ke dalam 1. Maksudnya awak gantikan Y dengan negatif 6 tu ke dalam persamaan yang pertama. Sebabnya kita nampak dia punya persamaan ni sangat simple. Masukkan je. Okey. So sekarang ni kita gantikan dulu negatif 6 samakan dengan 3/2x tambah 1. Cari nilai x. Cari nilai x. Sebab Y dah ada dah. Y ialah negatif 6. Okey, Y ialah negatif 6. So kita terus je cari nilai x. Okey, terus cari nilai x. Awak tak reti kira kan? Jom kira sama-sama. So nombor 2 ni, nampak tak pecahan kat sini? Nampak tak ada 3/2, 2 tu kat bawah kan? Kita anggap per ni maksudnya bahagilah. Bahagi pindah jadi darab. Okey, bahagi pindah jadi darab. Ingat ungkapan yang saya ajar. Ungkapan bila kita pindah, dia kena darab dengan semua. Sama macam tadi, atas tadi. Bila dia punya nombor negatif 2 ni, pindah jadi bahagi, dia kena bahagi dengan semua. Nampak tak? Dia kena efek pada semua. Bukan satu tapi semua. Sama macam ni. Sekarang ni kesnya. Bila kita pindah jadi darab, dia akan efek pada semua kecuali diri sendiri. Sebab tu 2 ni dia akan darab dengan 2 ni dia akan darab dengan negatif 6 dan 2 ni dia akan darab dengan 1. So dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif 12, Sekejap saya tulis warna lain. Negatif 12 sama dengan 3x tambah 2. Okey, boleh faham kat sini? Jadi awak kena darab dengan sekeliling. Mesti kena darab dengan sekeliling dan cari nilai x. 2 pindah jadi negatif. So negatif 12 tolak 2 sama dengan 3x. Negatif 12 tolak 2 dapat negatif 14. So cari nilai x. So negatif 14/3 ialah x. Okey. Pindahkan 3 jadi bahagi. Pindah baliklah macam tu. So sekarang ni koordinat bagi apa? E adalah, minta maaf sampai kat bawah ni saya tulis. Koordinat bagi E ialah negatif 14/3, negatif 6. Walaupun dia dalam pecahan, jangan risau, jangan takut. Sebab yang penting kita faham macam mana cara nak pindahkan jalan kerja tu. Okey? Yang penting awak kena faham macam mana kita nak pindahkan. Bahagi pindah jadi darab. Apa lagi? Lepas tu kita nak kira kan, positif jadi negatif. Negatif 12 tolak 2 dapat negatif 14. Kemudian 3x tu kan, 3 tu, nombor 3 tu pindah jadi bahagi. Pindah jadi bahagi jadilah negatif 14/3 sebab tak boleh kecilkan, biarkan je. Kekal solid macam tu dan kita akhirnya dapatlah koordinat dia iaitu negatif 14/3 dan negatif 6. Okey, koordinat bagi E. Dapatlah dia punya kawasan dia mestilah kawasan negatif sebab dia kat bawah. Jadi memang agak susah bagi pelajar yang baru nak belajar, tapi tak apa, jangan risau. Kita akan buat latihan lagi, cumanya saya nak awak salin lah, jangan tak salin. Okey, kalau tak salin memang tak tahu apa-apa. Okey, so salin dulu. Ni dia punya jalan kerja. Nanti kalau awak tak faham, awak boleh tanya saya bila-bila masa sahaja. Saya akan explain lagi lah, tapi secara personal.
Alright. So, saya harap awak dah salin. Kalau awak tak salin pun screenshot je lah kalau tak nak screenshot pun tak apa, sebab yang ni macam biasa saya akan masuk atau uploadkan dalam Google Classroom. Ingat semua ni awak kena salin tau, sebab nanti bila kita dah selesai habis dalam tempoh 2 bulan untuk perbincangan set 1, saya nak awak uploadkan dalam Google Classroom sebab soalan ni sangat banyak. Jadi jangan hilangkan apa yang awak salin. Alright, so kita baru habis sesi yang pertama. Untuk tu kita akan sambung lagi untuk soalan yang kedua. Tapi sebelum tu saya nak ambil kehadiran. Sekejap. Ya, dah banyak-banyak dah platform yang saya buka kat Google ni. Ni. Okay, kalau boleh saya nak habiskan 2 soalan dalam satu sesi, tapi sebab saya faham awak tak ada basic lagi, so saya terpaksa aja slow jadi tak apalah kalau kita habiskan set 1 ni lambat pun. Tapi yang penting awak kena faham lah, cuba fahamkan Tak faham awak try tanya kawan dulu atau tanya saya secara personal, insya-Allah saya akan explain lah. Saya pun busy juga. Okay, ni awak isikan dalam link Google Form ni dan nanti kita sambung lagi pada sesi yang kedua. Saya akan cuba pendekkan masa. Saya tak sure nak start bila, nanti saya akan maklumkan dalam grup lah. So stay alert, jumpa lagi pada sesi kedua itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa nanti.